Silakan Inisia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Sabah terus memperhebat kerjasama bersama Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom dalam kesiapsiagaan menghadapi sebarang kegiatan jenayah rentas sempadan, termasuklah penculikan untuk wang tebusan KFR sepanjang proses pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah bulan depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata kesiapsiagaan itu penting memandangkan insiden seumpama pernah berlaku semasa pilihan raya umum PRU 14. Katanya pihak Perisikan Negara juga sentiasa berhubung dan bekerjasama rapat dengan pihak Risikan Negara jiran bagi membentras kegiatan KFR. Pihak intelijen di Eskom dengan Sabah dan juga Kuartus Bukit Aman termasuk dengan intelijen tentera, kami memang bekerja keras dan kita ada hubungan yang amat baik bersama dengan pihak intelijen di selatan Filipina dan juga Indonesia. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Datuk Hazani memaklumkan dijangka lebih 1 batalion anggota polis dari Semenanjung dan Sarawak akan membantu menjaga keselamatan sepanjang proses PRU DUN Sabah bulan depan. Bagaimanapun, perinciannya hanya akan dimaklumkan selepas mesyuarat bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR esok yang akan diadakan di Ibu Pejabat Polis IPK Kepayan. Mesyuarat tersebut turut dijangka membincangkan mengenai prosedur operasi standard SOP yang akan dilaksanakan sepanjang PRU DUN Sabah berlangsung. Situasi semasa denggi di Sabah terdapat tambahan 12 kes dilaporkan semalam menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 3,213 kes. Kesemua kes dilaporkan di 6 daerah iaitu Kota Kinabalu 4 kes, Lahad Datu 3, Tawau 2 dan masing-masing 1 kes di Semporna, Penampang dan Kota Marudu. Menurut infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, pertambahan kes itu menjadikan daerah Kota Kinabalu terus mencatat kes tertinggi iaitu 823 kes, diikuti Tawau 474, Sandakan 460, Semporna 444 dan Lahad Datu 326. Sehingga semalam terdapat 5 daerah melaporkan 23 wabak aktif penyakit demam denggi di seluruh negeri dengan Tawau mencatat wabak tertinggi iaitu 11, diikuti Kota Kinabalu 6, Lahad Datu 4 dan masing-masing 1 di Nabawan dan Semporna. JU 14 Taman Wawasan, Tawau dan Taman Wijaya serta Taman Luyang Fasa 5 di Kota Kinabalu dikategorikan sebagai lokaliti kawasan panas. Jumlah kematian akibat wabak denggi kekal 14 orang. Satu penghormatan kepada masyarakat pribumi Sabah. Demikian dinyatakan Setiausaha Badan Perhubungan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi yang menang jawatan Naib Presiden Bersatu bagi penggal 2019-2022. Ketika ditemui media di Telupit, katanya ia juga bukti Bersatu memberi ruang kepada kepimpinan di setiap negeri berada dalam majlis pimpinan tertinggi parti itu tanpa mengira kaum dan agama. Parti Bersatu ini adalah merupakan satu parti yang inklusif, yang memberi ruang kepada kepimpinan tanpa melihat kaum dan suku dan sebagainya. Ini akan membuka ruang lebih ramai Bumi Putera Sabah dan Sarawak untuk menyertai Parti Bersatu. Pindaan parti yang membenarkan penubuhan cawangan tanpa berpandukan pusat daerah mengundi juga diyakini memberi ruang lebih banyak cawangan Bersatu di Sabah dibuka. Terdahulu Datuk Ronald menerima kemasukan ahli baharu daripada 200 pergerakan generasi muda Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Telupit. Meskipun sambutan Hari Kebangsaan disambut dalam suasana sederhana berikutan pandemik COVID-19, namun tetap meriah dengan kibaran jalur gemilang. Di Tawau, lebih 1,000 bendera diagihkan dan dipasang di kenderaan awam dan motosikal yang melalui jalan utama Kampung Morotai Besar.
Program dijayakan hasil kerjasama anggota Regimen 516 Askar Wataniah dan Polis Diraja Malaysia. Bercakap kepada media, Komander Regimen 516 Askar Wataniah, Brigadier Jeneral Tan Sri Liew Yun Fah berkata, usaha membangkitkan momentum sambutan Hari Kebangsaan tidak terhalang meskipun negara sedang berhadapan COVID-19. Bagaimanapun katanya ia perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Walaupun kita memang ada semangat itu, walaupun kita duduk dalam pasukan Askar Wataniah dan polis dan sebagainya memang pihak berkuasa, tetapi kita harus ikut arahan-arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh kesihatan juga. Sementara itu, pengunjung yang ditemui berkata walaupun sambutan Hari Kebangsaan dibuat dalam skala yang kecil, namun berjaya menggelorakan semangat cintakan negara. Inisiatif yang telah dilakukan pada hari ini iaitu program meletakkan jalur gemilang di kereta-kereta awam, dan pada masa yang sama benda ini tidak memerlukan perarakan, tetapi pada masa yang sama perkibaran jalur gemilang ini telah menunjukkan dan telah menanamkan satu semangat yang baru kepada rakyat Malaysia, khususnya golongan belia. Dengan inisiatif sedemikian yang kita lakukan hari ini adalah yang terbaiklah untuk mengenang jasa-jasa pejuang dulu. Walaupun kita mendapat kekangan daripada berkumpul untuk terlalu ramai, tapi sekurang-kurangnya sambutan seperti ini tetap kita akan adakan. Baik, sekian dari Sabah petang ini semarakan Bulan Kebangsaan. Kibar jalur gemilang dan terus patuhi SOP COVID-19. Kembali ke Angkasa Peri, silakan Ifah.